Salam sejahtera, Doktor. Saya Abdul Razak bin Ahmad Mahrum, S47398, ingin membentangkan laporan latihan industri yang bertempat di Ekopam Paper Sdn Bhd. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elita kerana sudi mendengar pembentangan video yang dilakukan oleh saya. Okey, tanpa melengahkan masa, saya terus membuka atau membentangkan slide pertama, iaitu bab 1. Okey, kita teruskan kepada pengenalan atau latar belakang syarikat yang dipilih. Syarikat yang dipilih terletak di Lot 5494 Kampung Tebat, Jalan Kuantan Segamat Mungkin-Lepah 26650 Pekan Pahang. Ianya berada dekat dengan tepi jalan, iaitu memudahkan supaya proses bagi mendapatkan sumber-sumber daripada vendor-vendor luar. Ia dalam syarikat ini mempunyai bilangan kaki tangan pekerjaan seramai 122 orang, yang terdiri daripada golongan muda lah. Yang saya perhatikan adalah golongan muda. Syarikat yang berasaskan kita semula dan menekankan kepada penyelesaian mesra alam dan usaha yang bertanggungjawabkan secara sosial. Kita dapat lihat bahawa syarikat ini menjalankan aktiviti sosial, menjalankan aktiviti yang memproses daripada sisa alam sekitar, iaitu kita lihat bahawa EFB itu sendiri, iaitu EFB adalah Activity Fruit Branch, iaitu dalam memproseskan bahan di kilang ini, dia mengambil kepada sisa-sisa daripada leraian kelapa sawit. Okey, syarikat ini sebenarnya adalah diketuai oleh Mr. Tan Yujun bin Abdullah selaku pengarah eksekutif, manakala Tuan Haji Roslan bin Syafi'i pula telah diamanahkan sebagai pengurus besar syarikat. Okey, ianya mempunyai 13 unit atau bahagian dalam syarikat, termasuklah unit saya, iaitu unit pengurusan sumber manusia. Okey, kita beralih kepada visi syarikat. Visi syarikat adalah untuk menjadi peneraju dalam persekitaran lestari dan projek yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, menyediakan bukan sahaja untuk generasi hari ini tetapi juga untuk generasi akan datang. Kita dapat lihat bahawa syarikat ini menjalankan aktiviti yang mesra alam, ya. Dan misi ini adalah berpandukan kepada nilai teras syarikat, iaitu EID, berasaskan atau bahasa Inggerisnya Education, Innovation and Dedication. Dalam bahasa Melayu adalah pendidikan, inovasi dan dedikasi. Okey, motonya adalah Green is Life, iaitu bersesuaian dengan syarikat yang menjalankan aktivitinya mesra alam. Okey, kita beralih kepada bab seterusnya, iaitu bab 2, sistem yang digunakan dan pengenapasian masalah dalam organisasi dan cadangan penambahbaikan. Okey, di sini saya memilih dua sistem, iaitu sistem pengurusan fail dan pengeluaran stok. Okey, bagi sistem pengurusan fail, terdapat beberapa proses yang dilakukan, iaitu pendaftaran, pembukaan, penawanan, penyimpanan, pergerakan, penutupan dan pelupusan. Okey, semua proses ini dilakukan bagi membuka dan menutup fail. Bagi pendaftaran, macam biasa kita akan mendaftarkan item-item yang diperlukan dalam fail. Pembukaan, di mana kita membuka fail. Penawanan, kita menawarkan seperti menawankan fail
seperti menebuk fail, mengikat fail, penyimpanan di mana kita menyimpankan bahan-bahan dokumen, pergerakan kita menggerakkan fail untuk menyimpan fail tersebut, penutupan kita menutupkan dan menyimpannya, dan pelupusan di mana jika perlu dilupuskan kita melupuskan dokumen tersebut. Saya juga melakukan beberapa kaedah untuk mengenal pasti masalah, iaitu melalui analisis SWOT yang digunakan ke dalam kedua-dua sistem. Okey, seperti kita tahu bahawa analisis SWOT mengandungi strengths, weakness, opportunity dan threats. Okey, bagi strength, saya mengetahui pasti bahawa fail dijaga dengan rapi kerana setiap unit atau bahagian memiliki ruang khas untuk menempatkan fail. Yang kedua adalah meningkatkan tahap pengurusan organisasi melalui proses pengurusan fail ini ya. Okey, bagi weakness atau kelemahan dilakukan secara manual. Kita dapat tahu bahawa fail-fail yang dilakukan di sini adalah berdasarkan manual dan menggunakan sistem rekod secara manual dan bertulis, iaitu ini menerangkan bahawa dia melakukan secara merekod lah dengan menulis. Okey, bagi opportunity atau peluang, urusan menggunakan fail lebih lancar dan sistematik, di mana setiap aktiviti ataupun aktiviti syarikat lah direkodkan dan disusun ke dalam fail. Dia membantu dalam merekodkan dengan tepat. Okey, bagi threat atau ancaman, ada satu iaitu sikap berkaitan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pengurusan fail. Ini merupakan risiko lah, di mana fail-fail dilakukan dengan perlunya sikap yang disiplin yang tinggi lah. Okey, melalui pemerhatian ataupun analisis yang dilakukan, terdapat dua isu dan masalah yang dikenal pasti. Yang pertama adalah isu tiada sistem yang bersesuaian yang dapat digunakan bagi alat untuk mengemaskan data dan dokumen yang terkandung dalam sebuah fail. Okey, yang kedua adalah yang sebenarnya adalah kemaskinan fail adalah sangat penting bagi memudahkan pihak pengurusan untuk mencari sesuatu dokumen yang diperlukan. Ianya berikutan bahawa tugas-tugas melakukan rekod atau menulis segala butiran dilakukan secara manual, dan ia menyukarkan pihak pengurusan bagi mencari sesuatu dokumen yang diperlukan lah. Dia melambatkan urusan sebab dia melakukan secara manual dan tidak secara automatik. Dan isu kedua adalah ketiadaan sistem untuk merekod data surat yang masuk dan surat keluar daripada sebuah fail. Ini menyebabkan surat-surat tersebut mudah hilang dan sukar dijumpai kerana tiadanya rekod untuk mencatat surat masuk dan keluar daripada sebuah fail. Dia bila tiada rekod yang sistematik, ia akan menyebabkan contohnya macam dalam isu yang saya sebutkan tadi, bila ada surat-surat yang datang, ia akan menyebabkan sesuatu surat penting yang diperlukan menjadi hilang lah. Itu risikonya, dan itu adalah isu dan masalahnya. Okey, berikut adalah merupakan cadangan bagi sistem lah, iaitu yang pertamanya adalah menyediakan satu ruang khas yang lebih sistematik di bahagian organisasi. Okey, perkara ini telah saya nyatakan tadi di dalam kelebihannya, iaitu ada ruang khas. Okey, ruang khas yang ada itu adalah tidak mencukupi dan tidak sistematik. Perlunya ada ruang khas yang sistematik akan membantukan perjalanan pengurusan fail lah. Okey, bagi yang keduanya adalah menyediakan sistem e-filing atau e-dokumen dan seerti dengannya lah. Kita lihat pada zaman sekarang perlunya teknologi terkini ataupun pendedahan tentang IT diterapkan kepada syarikat ini. Kita boleh
memasukkan dokumen-dokumen ataupun perkara-perkara berkaitan dengan fund syarikat di dalam butiran, di dalam internet ataupun pekerjaan secara atas talian. Ia memudahkan pekerja lah, di mana perkara dokumen-dokumen yang di atas talian ini menjadi backup kepada manual. Okey, yang ketiga adalah pihak organisasi mestilah melaksanakan lebih banyak program dan kursus yang berkaitan dengan pengurusan fail. Okey, saya lihat di sini bahawa perkara ini penting, bahawa kurangnya ilmu tentang pengurusan fail menyebabkan kejadian tidak diingini lah. Okey, bagi sistem seterusnya adalah sistem pengurusan stok. Okey, kita dapat lihat bahawa terdapat dua cara atau dua saluran, iaitu apabila dianya ada atau tiada lah. Maksudnya kita mengambil barang dan barang itu ada, apa saluran dia, dan barang itu tiada, apa saluran dia. Okey, pada step pertama iaitu adalah menerima borang permohonan dan memeriksa borang permohonan. Okey, sebelum mengambil barang, pekerja atau pemohon perlu memohon borang di borang permohonan, dan pegawai atau penyelia barang perlu memeriksa stok barang, dan jika tiada, pihak pengurusan akan memaklumkan kepada pemohon barang itu tiada, dan pemohon diberi pilihan untuk membuat rayuan terhadap barang yang diperlukan. Okey, jikalau ada, pihak pengurusan akan memaklumkan kepada pemohon, dan pemohon akan menerima barang, dan rekod barang yang diberikan akan dikemaskini di dalam data lah. Okey, itu adalah untuk sistem pengeluaran stok. Okey, seperti biasa pula saya menganalisis SWOT tentang pengeluaran stok ni. Okey, bagi strength atau kekuatan, ianya boleh merekod jumlah barang yang dikeluarkan dengan membandingkan jumlah pekerja yang ada. Stok barang diletakkan dalam satu kawasan. Okey, kita dapat lihat kekuatannya adalah apabila barang dikeluarkan, pengurusan boleh merekod stok lah, di mana contohnya PPE ataupun kasut keselamatan dikeluarkan, maka barang-barang itu boleh direkod dan kita tahu berapa banyak barang yang keluarkan. Okey, bagi weakness atau kelemahan, dia dilakukan secara manual dan memberi kesan kepada pengauditan dijalankan. Okey, sekiranya dilakukan secara manual, maksud di mana hanya menulis saja, tidak memasukkan dalam sistem. Perlunya sistem lebih efektif bagi menjamin keberkesanan sistem inilah. Okey, bagi opportunity atau peluang yang mendidik pekerja supaya dapat menggunakan peralatan secara berkhidmat dan waspada, menepasti barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Okey, bila sistem ini wujud, maka ia dapat mendidik pekerja-pekerja yang terdiri daripada golongan muda ini supaya memohon atau berdisiplin dalam mengambil barang atau waspada dalam menggunakan barang yang diberi. Okey, bagi trik atau ancaman ialah rekod penerima barang sudah mudah hilang, melambatkan proses pengeluaran stok. Okey, barang-barang ini dilaporkan bercampur dengan bahagian-bahagian atau departmen di pejabat. So risiko kemudahan untuk hilang tu amatlah mudah, dan ianya boleh berlaku lah, di mana ia bercampur dan tidak sistematik, yang menyebabkan kehilangan boleh berlaku. Okey, kita beralih kepada isu dan masalah. Okey, kita dapat lihat bahawa saya mengenal pasti beberapa isu dan masalah yang terdapat dalam syarikat ini melalui sistem pengurusan stok. Iaitu isu pertama, iaitu ruangan bagi penyimpanan stok adalah sangat kecil dan sukar memuatkan bagi penerimaan stok yang banyak. Okey,
ruangan yang kecil ini menjadi isu, memang menjadi isu syarikat ini, di mana luas kawasan ini adalah sangat kecil dan tidak sesuai untuk dijadikan stor untuk menyimpan barang-barang yang diterima dengan banyak. Okey, isu yang kedua adalah mentaliti pekerja yang membimbangkan. Okey, di kawasan pekerja yang ada di sini adalah kebanyakannya muda dan kebanyakan berasal di kampung-kampung sekitarannya. So mentaliti yang dilakukan adalah kuranglah. Kawasan Eco-Park terletak di kawasan perkampungan lah, macam saya cakap tadi. Isu yang ketiga adalah kawasan Eco-Park itu sendiri terletak di kawasan perkampungan, di mana budaya adalah tidak mengikut standard lah, dan ianya sebenarnya boleh diterapkan. Okey, seterusnya cadangan bagi sistem yang dilakukan ni, sistem pengurangan stok. Cadangannya pertama ialah menyediakan ruang khas atau bilik yang lebih luas supaya barang-barang keperluan syarikat disusun dan diperiksa secara teratur. Okey, kita dapat lihat daripada masalah tadi, bilik yang tidak sesuai. Okey, oleh itu pihak pengurusan perlu menyediakan bilik atau ruang yang lebih luas supaya barang-barang yang diterima boleh disimpan dengan sistematik dan tersusun. Okey, cadangan kedua ialah menerapkan ilmu pengetahuan tentang kepentingan barang atau aset syarikat pada kaki tangan yang memastikan kes kecurangan tidak berlaku. Okey, kita dah bercakap tentang mentaliti pekerja tadi. Pihak pengurusan harus mencari jalan seperti mengadakan kempen atau sebagainya. Okey, kita masuk kepada bab 3 iaitu cadangan, perbincangan dan rumusan. Okey, untuk pengalaman dan kemahiran, di sini pelatih dah menimba banyak pengalaman dan kemahiran lah. Di antaranya adalah cara menguruskan atau mengendalikan sebuah syarikat, dan pelatih juga telah didedahkan dengan pelbagai program yang disertai, sepertinya telah menguruskan calon-calon untuk ditemuduga yang dianjurkan oleh syarikat dan sebagainya lah. Okey, pengalaman yang lainnya adalah bekerja dengan satu pasukan yang organisasi lah. Saya banyak terlibat dengan unit pengurusan sumber manusia, dan di mana saya lihat unit ini berfungsi ke hadapan dengan bekerjasama dengan tim-tim yang lain lah. Okey, seterusnya saya juga dapat mempraktikkan teori yang dipelajari. Sebagai contohnya lah, teori dalam saya belajar melalui Sarjana Muda Pengajian Polisi sendiri, iaitu etika kerja sosial dan sebagainya lah. Okey, terdapat 2 sumbangan pelatih yang dikenal pasti, iaitu saya telah banyak terlibat dengan program-program, iaitu mana saya nyatakan tadi ialah saya telah menyertai program-program yang dianjurkan oleh syarikat. Di antaranya adalah menyertai gotong royong dan mengawal sesi temuduga, dan ada juga melakukan sedikit aktiviti hari keluarga sendiri yang saya terlibat secara tidak langsung lah. Okey, yang lainnya adalah membantu meninggalkan beban tugas pengurusan DHR. Okey. Okey, setiap perkara itu mesti ada masalah, dan masalah yang dihadapi oleh saya adalah ianya adalah kekurangan ilmu dan pengetahuan yang perlu dipentingkan, di mana saya seperti yang dimaklumkan adalah hanya pelajar industri dan perlu dahagakan ilmu pengetahuan, di mana saya boleh mempelajari dan boleh
belajar, dan di samping itu ilmu saya adalah cetek dan perlu mencarilah pelbagai pengalaman, dan seterusnya adalah kemahiran komunikasi yang perlu dipentingkan. Okey, sedia maklum bahawa di universiti kita dipraktikkan dengan cara-cara berkomunikasi dan bercakap di hadapan, dan di syarikat ini ianya sebuah syarikat dan suasananya berbeza. Okey, bagi cadangannya saya mempunyai dua, iaitu satu kepada fakulti saya sendiri dan satu lagi kepada pihak industri. Okey, bagi cadangan bagi fakulti saya, ianya wajar tempoh latihan industri dipanjangkan sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Kita lihat bahawa saya sendiri sebagai pelajar tahun akhir sesi 2019-2020 ni menyatakan bahawa memperolehi masa untuk menjalankan latihan industri ini selama 3 bulan sahaja. Itu pun telah dipendekkan kepada 2 bulan lebih, tak silap saya, di atas isu terbaru iaitu COVID-19. Ianya tidak memberikan pengalaman yang 100% kepada para pelajar, dan perlunya peningkatan kepada tempoh latihan industri ini sekurang-kurangnya pada 6 bulan amat penting. Ia bagi membina jati diri pelajar itu sendiri, mengadaptasi diri mereka di dalam syarikat. Okey, itu untuk fakulti. Dan untuk industri pula, saya mencadangkan perlunya ada modul bagi membantu pelajar industri yang lain yang ingin melakukan latihan di industri. Okey, dimaklumkan syarikat ini menerima, kita boleh kira orang yang telah menjalankan latihan industri di sini. Ini menunjukkan bahawa syarikat ini kurang mendapat tempat untuk pelajar industri. So, untuk masa yang akan datang, pihak pengurusan syarikat perlu menyediakan modul. Okey, untuk rumusannya adalah yang pertama adalah pelatih dapat mengetahui tentang fungsi dan peranan ekopam paper dan berat dengan lebih mendalam. Kita dapat lihat bahawa saya dapat lihat bahawa syarikat ekopam ni sebenarnya amat telus di dalam indikator alam sekitar, kerana ia memerlukan atau ia menerapkan sistem mesra alam ataupun sistem hijau di dalam pemprosesan kertas. Kita dapat lihat bahawa peranan ekopam ini sebenarnya amat besar disebabkan oleh pembakalan kepada industri yang utama juga, saya rasa, iaitu kertas. Okey, bagi kedua adalah rumusan daripada laporan saya adalah mengandungi 3 bab, iaitu bab pertama tadi adalah latar belakang syarikat, yang kedua adalah tentang sistem dan lain-lain, yang ketiga adalah tentang cadangan, perbaikan dan rumusan. Okey, sistem yang diteliti dalam sistem urusan fail, kita dapat lihat bahawa di dalam laporan saya ini terdapat 2 sistem, iaitu sistem pengurusan fail dan pengeluaran stok. Okey, sesudah itu kita tamat sudahlah saya punya pembentangan. Okey, saya ingin merakamkan ucapan tinggi-tinggi terima kasihlah kepada Dr. Jelita yang sudi membantu saya dalam pembikinan laporan industri ini daripada awal hingga akhir, dan penyelia organisasi saya mengucapkan terima kasih juga kepada ibu bapa saya, rakan-rakan saya dan semua yang membantulah. Okey, saya ada sediakan lampiran daripada hasil
industri, latihan industri saya, iaitu keadaan syarikat, di mana kita dapat lihat plan syarikat sendiri, lokasi syarikat dan output yang dilakukan, iaitu kertas kertas daripada EFB, iaitu Empathy Fruit Branch, iaitu satu pengembangan yang sihat lah daripada proses itu sendiri, daripada lalayan kelapa sawit sehingga menjadikan kertas untuk kita guna pakai. Sekian, saya tidak mahu menjelitih panjang lagi. Ribuan terima kasih kepada semua. Salam sejahtera, Doktor. Saya Abdul Razak bin